Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sidang jemaah yang dimata Allah SWT, para sahabat yang dimuliakan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, semua yang telah bersiaran pada pagi ini, alhamdulillah, salam duha, dan kita masih berada di waktu duha, dan kita berada bersama lagi, sekali lagi kita berada dalam siri secara mingguan, yakni fitness kolbu. Alhamdulillah, siri ke-10 dah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pertama mula dan selama-lamanya, mari kita sama-sama manjat syukur pada Allah SWT dengan istilah sebenar-benar syukur, dengan sebenar-benar syukur yang kita hadirkan dari hati kita ini atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Sebesar-besar nikmatnya, sebesar-besar nikmat itu iman. Bersyukur jadi orang beriman. Kerana iman ni tempatnya di syurga. Dan iman ni adalah satu anugerah yang hanya Allah bagi kepada siapa yang terpilih saja. Allah bagi kepada siapa yang aku kendaki. Yahdillahu nurihi may yasha wa yariballahu al-amsala linnas. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kendaki. Jadi alhamdulillah, kita syukur Allah pilih kita untuk jadi orang yang beriman di atas tak ada apa kelebihan pun Allah pilih kita. Kita tak ada apa-apa kelebihan, sidang jemaah mata Allah SWT. Allah lebihkan saja. Allah lebihkan saja. Allah bagi kita nikmat iman, tidak cukup dengan itu, Allah bantu kita beramal. Kalau ikut kita nak beramal, sampai kesudah tak beramal, malas memanjang, letih memanjang. Tapi Allah bantu, Allah ingatkan, sebab sifat kita ni sifat kita lupa, nasia. Sebab itulah jangan lupa, jangan tinggal doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk ingat kepada Engkau. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan perbaikilah amalanku. Baik, alhamdulillah, sidang jemaah mata Allah SWT, bantu sebarkan, ajak kawan-kawan lain datang untuk kita sama-sama pagi ini berfitness. Kita fitness kolbu. Badan kita nak sihat, hati kita nak cergas. Badan kita nak gunakan untuk ibadat zahir. Tapi hati ini kita nak gunakan untuk ibadat batin, dalaman, amalan hati. Dan tajuk kita pada pagi ini adalah susah hati, jangan dibiarkan. Susah hati, jangan dibiarkan. Kenapa susah hati jangan dibiarkan? Kerana hati yang sihat, dia tidak akan susah. Hati yang sihat, dia tidak akan susah. Kalau Ustaz, adatlah tu susah hati. Memang kalau cerita tentang adat, itu memang bicaranya susah hati, tawar hati, sakit hati. Bila hati ni susah, bermakna dia sedang diancam oleh perasaan. Diancam oleh perasaan. Perasaan ni yang membahayakan. Perasaan tu adalah nafsu. Nafsu. Dia mula menyusahkan hati kita. Bila susah hati bermaksud suasana hati kita ni sedang berada dalam ancaman. Hati kita terancam. Ingat? Sebab itu, di saat susah hati, cepat-cepat Allah akan bantu. Seperti baginda Nabi SAW. Memang Nabi SAW pun berhadapan dengan susah hati. Tetapi Nabi SAW berjaya mengawal, malah menguasai hati baginda Nabi SAW. Itu dengan ketenangan. Alam nashrah laka sadrak. Itu surah tu. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Alam nashrah laka sadrak. Hati memang. Kenapa boleh susah hati? Pertama, susah hati ini berlaku kerana hati sudah terkesan dengan situasi. Hati sudah terkesan dengan situasi. Sebab tu susah hati. Susah tu sebenarnya duduk pada mana? Susah tu duduk pada keadaan. Ingat, susah itu perbincangan tentang keadaan. Pertama kita clarify dulu. Susah itu tentang apa? Susah itu keadaan. Dunia ni adalah satu keadaan. Dunia itu adalah kejadian dan keadaan. Baik, dunia ada susah, ada senang. Fa inna ma'al usri yusra. Susah, senang. Inna ma'al usri yusra. Baik, susah itu pada dunia. Kalau hati susah, bermakna hati sedang berhadapan dengan situasi dunia. Sebab tu, dalam perbincangan kita pada pagi ini, susah hati jangan dibiarkan. Sebab bimbang-bimbang hati tewas. Bila susah, kita tak fit. Maka kita kalah. Bila kalah, ni yang masalah ni. Bila hati gagal berhadapan dengan kesusahan itu, bimbang-bimbang hati ni akan bocor. Hati ni akan terkesan. Bila hati ni mula terkesan, maka dia akan pergi kepada kesakitan. Sakit hati. Sebab tu jangan biarkan susah hati kerana dia akan jadi perkara yang menyakitkan. Sebab tu susah. Itu keadaan. Jadi kita kena isolate kan dalam bahasa Jawanya. Kita kena buang kesusahan itu. Ini ulama syarahkan dalam bab pengajian tentang pembersihan-pembersihan itu dipanggil takhalli. Buang kesusahan itu. Boleh buang ya Ustaz? Boleh. Buang kesusahan. Sebab susah tu pada keadaan. Macam mana nak buang kesusahan? Tu dia. Jadi susah keadaan. Jadi buang kesusahan dengan ketenangan. Yang boleh mengatasi kesusahan itu adalah ketenangan. Jadi ketenangan dan kesusahan. Jadi siapa yang akan, apakah situasi ataupun apakah perkara yang mampu berhadapan dengan kesusahan, itu adalah ketenangan. Ini ramai satu definisi yang kita ramai salah faham. Kita ingat, tenang itu tidak susah. Dah, tenang itu berada dalam kesusahan. Nabi SAW itu dikelilingi oleh kesusahan. Nampak? Nampak? Nabi SAW itu dikelilingi dengan kesusahan. Susah itu ada. Terima ya, terima. Terima kesusahan. Ustaz, susah Ustaz nak didik anak. Terima. Betul lah tu. Ustaz, susahnya Ustaz dunia ni. Terima. Betul lah tu. Betul lah susah. Jangan lari. Jangan lari daripada kesusahan. Jadi nak buang kesusahan itu, pertama kita kena terima kesusahan. Terima. Terima dulu kenyataan. Ramai kita hari ni ditipu. Nak senang. Hidup nak senang ke? Tu kadang-kadang semua nak senang lenang. Habis semua benda nak senang. Ilmu nak senang. Amalan nak senang. Semua benda disenangkan. Lala sekali senang lenang. Tak nak kita berkhidmat. Sedangkan Nabi, sahabat, susah. Nak hijrah, susah. Hijrah itu susah. Cuba tengok peristiwa baginda Nabi SAW berhijrah. Betul tak Tuan Aswad? Walaupun semalam kita breakdown sekejap. Technical problem. Tapi tak apa. Jangan panik dengan kesusahan. Terima kesusahan dengan apa? Ketenangan. Terima kesusahan. Ustaz merajuk dengan anak rasa susah hati pula. Tak, buanglah tu. Janganlah Puan Zarina. Tak maulah merajuk-merajuk. Janganlah. Sekarang ni kita bahas. Sekarang ni fokus pada perbincangan kita pada pagi ni. Susah tu pada keadaan. Susah tu pada keduniaan. Susah tu pada kebendaan. Jadi bila hati kita susah, mana kita dah terfikir-fikir pada keadaan itu, hati kita dah mula cenderung kepada kesusahan itu. Itu dipanggil susah hati. Jadi susah, biarkan susah. Susah, biar letak pada tempat susah. That's it, terima. Itu namanya terima. Islam diajar untuk menerima, bukan menyerah. Beza menyerah dan menerima dua perkara berbeza. Berbeza. Menerima kesusahan dengan menyerah kepada kesusahan, dua perkara berbeza. Menerima kesusahan kerana dia telah ditakdirkan. Terima. Jangan banyak bunyi.
Jangan banyak songeh, jangan banyak komplain, jangan banyak mungut. Terima kesusahan. Orang yang terima kesusahan, dia akan cari jalan untuk keluar daripada kesusahan. Itu datang ikhtiar. Orang yang menyerah kepada kesusahan, ini jadi masalah. Orang yang menyerah pada kesusahan, maknanya dia akan ikut kesusahan. Kalau kesusahan suruh menjeritlah dia. Dia akan cari kebendaan. Okey, orang yang menyerah pada kesusahan, nak menyelesaikan dia itu adalah dia kena cari kebendaan. Tu yang orang gila-gila liga nak cari dunia tu. Saya tengah susah, Ustaz. Jadi dia carilah dunia. Jadi sebab dia dah menyerah pada kesusahan, dia dah serah diri dia. Kita memang macam ni susah lah, memang tak ada duit, jadi kita kena ada duit. Jadi dia serah diri daripada susah. Bermakna dia kena cari senang. Bila dia cari senang, dia nak cari kesenangan, bermakna apa? Dia akan lalai. Orang yang menyerah diri kepada susah, dia akan cari kesenangan. Sedangkan cari kesenangan bukan dituntut dalam agama. Kita tidak disuruh mencari kesenangan. Kita tidak disuruh mencari kesenangan. Apa tidak? Ada orang PM cakap, ni dalam bab anak merancang. Dia bagi tahu, dia cakap, dia dah merancang anak, dapat juga anak. Susah hati dia. Dia dah mula nak kata suka ke tidak ke, dia mula konflik. Dia cakap, apa macam tu fikir, ya Rabbi. Kalau kita biarkan kesusahan tu, bermaksud dia akan berhadapan dengan kejahilan. Sebab tu susah. Okay, yang pertama kita nak buang kesusahan itu dengan kita berhadapan dengan ketenangan. Terima kesusahan. Jangan serah diri pada kesusahan. Apa nak buat? Waktu susah apa nak buat? Tengah susah, bina keyakinan. Tengah susah, jangan cari kesenangan. Jangan cari kesenangan. Sebab ada orang, dia susah, dia pergi cari kesenangan. Dia cari kesenangan. Contoh, susah duit. Dia cari duit. Susah isteri, bergaduh ke apa, dia tinggal bini. Dengan suami, dia cari lelaki lain. Allah, dia pergi pada kebendaan. Orang yang cari kesenangan, orang akan cari kebendaan. Bila dia serah pada kesusahan, mana dia dah surrender, dia dah tak boleh. Dia serah diri dia. Sedangkan serah pada Allah. Kita jangan berserah pada susah. Kita tidak boleh berserah pada susah. Kita kena berserah pada Allah. Kita terima kesusahan. Memang kita ini leader. Kita ini khalifah. Kita deserve tu susah. Kita memang layak untuk susah. Sebab memang kita ni satu khalifah. Keduanya, kita ni hamba Allah. Memang Allah design kita, Allah create kita ini untuk menanggung susah. Sebab tu para sahabat, para nabi, para awliya, para nabi lah, itu memang kalau tengok perjalanan hidup mereka semua, baginda Nabi SAW dan para nabi dan rasul, semuanya susah-susah. Kita tengok, ya Rabbi. Dan satu riwayat Nabi kata, pening kepala ni, Nabi kalau sakit 2 kali lipat daripada orang biasa. Nah, memang kita ni untuk susah. Maksudnya memang Allah jadikan kita untuk menanggung kesusahan. Dia panggil taklif, dibebankan. Memang. Tetapi kita bukan untuk menyerah kepada susah. Kita kena menyerah kepada Allah. Jangan menyerah diri pada susah. Sebab kalau serah diri pada susah, dia akan pergi kepada senang. Sebab tu benar, itulah datangnya kalimah istighfar. Istighfar, apa maksud istighfar? Istighfar itu kadang-kadang susah istighfar, tapi susah balik, Ustaz. Susah istighfar. Ingat, setiap amalan itu dengan hati. Setiap amalan dengan hati. Inna a'malu bin niyat. Kan Nabi kata, wa inna ma likulli imri ma nawa. Setiap amalan dengan hati. Kalau istighfar hanya di bibir tapi tidak di hati, maka istighfarnya akan jadi astaghfirullahalazim. Kan? Astaghfirullahalazim. Istighfar pun boleh macam tu juga. Allah. Dia buat. Padahal sebut Allah, patut istighfar tenang. Patut sebut nama Allah tenang dia. Allah. Payahnya. Allah. Kena lagi. Marah. Maknanya dia tidak sebut dari hati. Sebab semuanya mesti dengan hati.
Bila dengan hati, itu datang mengaji ni. Itu datang buat fitnah kolbu lah, malam pula mengaji hakikat kehidupan lagi. Mengaji pula tentang lisanul haq. Kalau amalan, itu luaran. Hati kita tidak dipersiapkan. Pergi duk mengaji tapi hati masih susah hati. Mengaji Al-Quran patutnya hati dah tenang. Tapi mengaji masih susah hati. Solat awal waktu tapi masih susah hati dengan isteri. Jaga solat, jaga puasa, jaga Quran. Semua dibuat. Tapi hati masih tidak berbekas. Kerana amalan hati itu kena khusus perbincangan. Sebab tu jangan lari daripada perbincangan hati. Kena tadah, kena ready nak dengar. Sebab perbincangan hati ni perbincangan yang khusus. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wajib bagi segala wajib untuk memperhalusi, mendalami tentang hati. Sebab hatilah yang akan menerima segala amalan dan tuntutan. Hati ni wadah tempat untuk kita menerima segala tanggungjawab. Kalau hati kita ni masih dalam keadaan susah, hati kita masih dalam keadaan ragu, macam mana beramal? Amalan yang kita buat itu adalah menyatakan keyakinan. Kita solat menyatakan keimanan. Kita puasa menyatakan keislaman, keimanan. Tapi kita solat, kita puasa, kita zakat, kita zikir, semua menjadi sebutan luaran, bimbang-bimbang munafik. Ini kita takut. Sebab tu tekan, fitness, duk tekan. Kita training benda yang sama. Kalau muscle, di training, pumping. Benda yang sama. Sebab kita nak bagi dia betul-betul fit. Hati tu perbincangan dia mesti kena jelas. Jangan ingat baca Quran nak boleh senang. Jangan ingat. Ada orang amal baca Quran supaya senang hidup. Memang itu dalam amalan para ulama begitu. Tapi nak bagi tu ada perbincangan yang lebih halus daripada itu. Macam mana boleh jadi senang? Dia ditenang. Kadang-kadang baca. Nabi SAW dalam keadaan susah baca Quran. Nabi nak kena bunuh. Surakah bin Malik belakang Nabi. Pegang anak panah macam ni. Baca Quran. Nampak? Ingat perbincangan semalam. Kulit menjaga isi. Sepatutnya isi dah cantik. Jadi kulit itu hanya menutup balik. Kulit menjaga isi. Bukan ibadat kulit tau. Ada orang kata, alah kulit je tu. Tak. Kulit menjaga isi. Quran itu isi. Nah, istighfar itu isi. Zikrullah, lafaz itu isi. Itu semua dalam punya cerita. Tapi dalam pula, nak isi ni tengok hati. Kalau masih lagi terkesan dengan dunia, masih lagi terkesan dengan susah, masih lagi terkesan dengan senang, masih lagi terbuai dengan makhluk, masih lagi nak menggambarkan, nak mendapatkan perhatian makhluk, perhatian isteri, suami nakkan perhatian isteri, isteri nakkan perhatian suami, masing-masing merebut perhatian makhluk, maka itu masih dalam keadaan hati yang belum bersedia untuk beramal kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu dalam kehidupan yang semalam kita bincang, jangan mengalah. Kita bincang tentang jangan mengalah. Sekarang ni jangan susah hati. Jangan la takhaf la tahzan. Kan Nabi kata dalam Quran la tahzan. Sebab masuk susah hati itu apabila kita masih melihat tu macam masih lihat tentang kulit lah, masih bercerita tentang kulit cantik. Apa ni? Masih lagi terpengaruh dengan perbincangan manusia. Perbincangan bila sebut saja masuk bidang wilayah hati, dia tak ada dah cerita pasal diri dah. Dia tak ada dah cerita pasal diri dah. Dia cerita pasal hak kebenaran. Dia tak ada dah cerita duk luar-luarkan, duk nampak diri lagi. Tak ada. Tak ada lah. Dia nak perasan-perasan cantik. Tak ada. Perasan handsome lah. Perasan-perasan. Dia tak ada. Sebab bila kita beramal dengan hati, orang dah tak hirau dah. Dia tak hirau dah. Orang cakap apa. Baiknya kamu. Tak ada. Dia tak terkesan. Sebab hati dia telah dikeluarkan daripada wilayah keduniaan. Sebab tu jangan susah hati ni. Maksudnya, kita bimbang.
apabila hati kita masih terikat dengan dunia. Nampak? Ya, banyakkan zikrullah, ya makanan untuk hati. Macam pagi tadi, saya kuliah di Sungai Buloh. Poinnya begini. Apabila kita menyatakan sesuatu perkara, hidup ni menyatakan Allah. Zikrullah itu menyatakan Allah. Tulis lebih baik hidup banyak menyatakan Allah. Itu namanya ingat Allah. Kadang-kadang kita sebut, ada satu cerita daripada Abu Yazid Al-Bustami. Dan satu riwayat, Abu Yazid Al-Bustami didatangi oleh anak murid dia. Anak murid dia seorang gurunya hebat juga. Ada anak muridnya ramai. Tapi anak murid dia cakap dekat Abu Yazid Al-Bustami, dia kata apa? Aku sampai sekarang masih tidak boleh merasakan tentang pengajian yang Tuhan sampaikan, katanya. Tapi aku tidak boleh lari daripada pengajian ni. Nampak hebatnya makam wali. Yazid Al-Bustami waliullah. Maka kenapa? Dia tanya Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Boleh tak ajar aku nak bagi rasa? Sebab bila hati kita tak ada rasa, kita akan terkesan dengan susah hati. Kita akan terkesan dengan kebendaan. Sebab tu kena hidupkan hati. Maka, apa kata Abu Yazid Bustami kata? Kau takkan mampu lakukan. Jadi anak murid dia kata, tolonglah ajar. Kau takkan mampu lakukan. Anak murid dia minta juga. Okey, baiklah kalau kamu nak. Maka, kamu pergi cari budak di pasar, pakai gantung kacang, pakai pakaian compang-camping, tampar. Suruh ketuk kepala, maka bagi kacang. Kemudian pergi jumpa orang-orang kenalan engkau dengan keadaan pakaian compang-camping ini. Maka Abu Yazid Al-Bustami, anak murid dia kata apa? Dia kata apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu tadi zikrullah tadi. Keluar daripada lisan dia. Apa Abu Yazid Al-Bustami kata apa? Bila engkau menyebut kalimah itu, kau akan jadi orang yang fasik, rosak, kufur. Terkejut lagi dia. Kenapa saya menyebut tak saya jadi orang yang fasik, rosak? Kerana engkau menyebut nak dilihat mulia. Tapi tidak memuliakan Allah. Allahu Akbar. Tengok halusnya perbincangan. Sekarang ni, apabila kita hidup nak menyatakan siapa? Hidup nak menyatakan Allah. Nak menyatakan dia. Inilah misi kehidupan kita. Hidup nak menyatakan Allah. Contoh kita bahas dengan sifat ada. Kita mengaji dah. Semua dalam ni semua dah tahu dah tentang sifat 20. Pakang. Dengar ceramah. Semua reti. Bukan tak reti. Bukannya dalam ni. Bukannya sehari dua hidup. Dia ni dah mengaji dah. Dengar dah ceramah online. Macam ni. Ujung jari dia sekarang. Ceramah tu pergi. Ceramah ni pergi. Dengar. Semua kita dengar. Baik. Kita mengaji tentang sifat 20. Kita tahu dah sifat wujud. Ada. Tahu dah sifat ada kan? Sifat ada sifat siapa? Allah. Sifat ada sifat Allah. Faham tu konsep. Faham konsep dulu. Susah hati ni ya. Nanti fahamlah nanti soalan-soalan tadi tu. Jangan tengok keadaan dulu. Sekarang ni cerita dulu susah itu keadaan. Sekarang ni fokus. Macam ni nak keluar daripada kesusahan itu dulu. Bukan nak menyelesaikan. Sekarang ni susah masih ada. Tapi tidak menyusahkan. Susah tidak menyusahkan. Atau susah tidak merasa susah. Barulah cerita-cerita tadi lah. Nak itulah, nak tolong orang. Nak cerita pasal mak lah pada tadi. Soalan panjang tadi. Kalau sehati takut mak beli rumah atau mak ayah duduk takut gaji tak ada tu orang kehidupan. Ini perbincangan yang akan pergi pada perbincangan keadaan lah ni. Sekarang faham dulu. Poin dia adalah susah masih ada. Takut gaji tak cukup tu masih berlaku. Tapi poin ni sekarang adalah susah tidak menyusahkan. Okey, baik. Berbalik tentang wujud tadi. Baik. Wujud, sifat ada. Lawan wujud itu tiada. Okey. Kita dah ngaji sifat 20. Semua tahu. Katam tak katam tu nombor 2. Sekarang ni semua tahu yang ada hanya Allah. Baik, sekarang ni, bila mari dalam kehidupan, berapa ramai yang menyatakan Allah tu maha ada? Dalam kehidupan. Nak merasakan Allah ada tu satu perkaranya sangat susah. Sebab tu hidup mengada-ngada. Hidup mengada-ngada sebab susah nak rasa Allah maha ada. Sebab kita dilatih untuk cakap, aku ada anak, aku ada isteri, aku ada rumah, aku ada itu, aku ada ini,
aku ada, aku ada, aku ada. Lain sekali, yang ada aku, Allah tak ada. Nampak tak dalam kehidupan? Kita akan gagal balik dalam kehidupan. Sedangkan, sepatutnya, kita ni makam tiada. Jadi, dalam kehidupan, kita akan cakap apa? Kita akan cakap, hidup diadakan. Bukti, lain sekali tadi, lalas aku ada, Allah tak ada. Allah Akbar. Allah tak ada. Bukti Allah tak ada, dalam Allah uji ada anak, ada suami, ada isteri, ada. Lain sekali Allah uji salah satu tak ada. Macam tak ada Allah. Allah uji bukan tak ada suami, baru suami nak kahwin lagi. Dah macam huru-hara, macam kiamat lah. Macam tak ada Allah. Baru Allah uji kesihatan, baru Allah uji ambil balik sifat. Bukan sifat kita, sifat Allah. Hilang sekejap macam semalam. Hilang kejap je live. Oh, panik dah. What happened? What happened? Kata. Panik. Allah tarik kejap je. Mana Allah? Nah, mana Allah dalam hidup kita? Ini masalahnya. Itu kan tentang susah hati sebab kita terkesan dengan keadaan. Jadi maknanya sepatutnya kita menghayati zikrullah itu dengan sentiasa sedar diri bahawa apa yang ada itu diadakan. Bila-bila masa boleh hilang. Bila-bila masa. Nampak? Bila-bila masa. Boleh hilang. Nampak tak? Jadi sedang beruntung, sedang jemaah mata Allah SWT. Itulah sifat keakuan. Sifat keakuan inilah yang menyebabkan hati kita susah. Betul tu Pak Umar Arif. Kita nak berjuang menghancurkan sifat keakuan inilah misi kita. Jadi susah hati itu kerana masih melihat diri kita yang akan menyelesaikan kesusahan dan berusaha untuk jadi senang. Masih tidak bersandar kepada Allah SWT. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi ini kita nak faham baik-baik. Sentiasa sedar diri dan letakkan diri pada tempatnya. Letakkan diri kepada Allah. Serahkan diri pada Allah. Kita masih berusaha. Tetapi usaha kita tiada daya, tiada kuasa. Jadi maknanya setiap masa kena ingat Allah. Itu baru betul zikrullah tadi Wan Omar. Tuan Wan Omar kata, menghidupkan hati. Bila setiap masa kita mengatakan tak mampu, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita selalu ulang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malah saya sudah kongsikan tentang wala manja minallah illa ilaih. Tidak boleh tidak lari daripada Allah. Mesti dengan Allah. Wala waw lam alif mim nun jim alif wala manja minallah mim nun alif lam lam ha minallah illa alif lam alif lam ya ha ilaih wala manja minallah illa ilaih. Puan Haliza Jamnat, dia tak ada amabak tak ada. Sebab itu hari saya ada nampak ada amabak belakang tak. Jadi caranya untuk jangan biarkan susah hati itu adalah kembalikan hati kepada Allah, letakkan susah kepada tempatnya. Maksudnya susah itu adat, biarkan. Maknanya terima kesusahan, kita cuba atasi kesusahan dengan kekuasaan Allah. Kita hadapi kekuasaan dengan kekuasaan Allah. Nampak? Sekarang ni kita nak keluar daripada kesusahan, betul? Semua orang nak keluar daripada kesusahan. Dan kesusahan yang paling kita nak keluar sekarang ini adalah kesusahan dunia. Kita nak balik, nak tinggalkan dunia ni. Dunia ni susah sebenarnya. Dunia ni kata Nabi SAW, mafhum hadis, penjara bagi orang mukmin. Satu benda yang susah. Jadi kita nak lari daripada, maksudnya nak kena keluar daripada kesusahan, kita kena minta Allah Ta'ala keluarkan kita. Keluarkan kita. Terima kesusahan untuk niat nak bantu mak dan ayah. Umum, semua. Susah ni pada amalan, semua susah Ibu Akmal. Semalam saya dah bagi tahu dah, susah. Buat memang itu, tanggungjawab dah. Tanggungjawab, tak ada nak kata, saya bersusah-susah untuk mak ayah. Tak payah. Mak ayah ni satu kemuliaan. Kita sanggup susah-susah untuk cari duit. Tak apa untuk berkhidmat dengan mak ayah masih kita berfikir-fikir.
Malah itu pelaburan. Mak ayah tu pelaburan. Kalau kita sanggup labur masa kita untuk dapat duit, ingat berkhidmat dengan mak ayah tak dapat duit ke? Khidmat dengan mak ayah ni siapa suruh? Allah. Bir walidani ihsana. Kita tahu bila kita kerja dapat gaji. Tapi kalau kita tolong mak ayah berkhidmat, mak ayah tak dapat apa-apa. Ingat Allah Ta'ala tu miskin. Allah bayar setiap amalan. Allah bayar setiap amalan. Tak ada yang percuma. Dengan Allah SWT tak ada yang percuma. Cuma kita kena terimalah kesusahan tu. Sebab bila tak terima, kita mengungut. Alah, asyik tolong suami dia, asyik saya dia, ustaz nak kena bayar semua bil ni. Suami saya buat apa? Tak, nampak? Dia susah hati tu. Alah, asyik saya dan adik-beradik lain tak tolong pula. Asyik saya je. Dia nampak diri. Patutnya, ya Allah, aku nak susah. Tu sahabat-sahabat dulu. Para ulama' cari susah. Dia tak susah hati dah. Dia cari susah. Dia susah-susahkan diri dia. Malah dia tak jadi. Sebab bila kata hati dia dah terima, bahawa untuk Allah, serah diri pada Allah, maka kesusahan tidak jadi isu bagi dia. Inilah orang yang hebat. Orang beriman, orang yang tidak terkesan dengan kesusahan, malah bersedia untuk susah kerana Allah. Itu level tingkatan susah yang paling tinggi. Malah susahnya itu sehingga terpaksa mengada nyawa pun tak apa. Gada nyawa pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu anak-anak sekarang kena khidmat, kena ajar mereka susah. Saya alhamdulillah antara jadi begini ni, Allah Akbar, sebab mak ayah saya train saya pada kecil susah. Susah apa? Berkhidmat. Khidmat daripada kecil. Awak tak ada adik akak, tak ada perempuan, semua lelaki. Memang jadi kita lah. Beli barang, pergi kedai, masuk kain, kemas rumah. Memang kita. Sekarang kita bagi kat isteri lah pula tak. Yang ada isteri apa guna ada isteri kan. Tapi kena berkhidmat, bersusah-susah. Khidmat, kena biasakan dengan susah. Dan lagi anak zaman sekarang nak leka, nak senang. Mak pula kena susah untuk anak. Jangan. Semua, ia nak makan apa, mak-mak sekarang. Jangan. Mak-mak dulu tengok, kata, apa mak masak, makan katanya. Kalau beli kayu je lah. Kalau itu je lah. Susahnya nak terima kesusahan hidup. Lepas tu nak buat apa Tuan Izzat? Kalau tak nak terima kesusahan hidup, nak lari pada kesusahan ke? Susahnya nak terima kesusahan hidup, nak buat apa kalau susah? Kalau tak nak terima, anda akan lebih susah daripada itu. Kalau tak nak terima kesusahan hidup, mana nak lari, konon-konon tak nak lah fikir. Kita nak lari dan kita cuba untuk senang. Ingat, waktu senang pun tetap akan susah. Sebab susah dan senang itu berjirat ataupun bersaudara. Fa'inna ma'al. Ma'a ni maksudnya bersama. Maknanya kalau kita boleh terima susah, bermaksud kita akan dapat kesenangan. Kita akan sanggup akan terima kesenangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, semua nak senang. Zaman sekarang zaman fitnah yang semua nak senang. Tok online pun senang kan? Senang. Pacak dia, online dah. Senang zaman sekarang ni. Akhirnya ramai yang lalai dengan kesenangan. Ingat Nabi kata, mafhum hadis, antara dua nikmat yang banyak manusia lupa, lalai, itu adalah sihat dan lapang. Senang tu, senang, lapang. Sebab tu akhirnya dia jadi susah hati bila susah. Bila susah dia mula susah hati. Susah pula. Sebab dia beranggapan dia nak senang je semua. Cuba kalau dia terima kesusahan dan okey, susah. Ya Allah, ya. Aku hamba. Susah, ya. Kena solawat waktu, ya. Kena tutup aurat, ya. Kena pakai labuh, ya. Allahu Akbar. Nampak? Ini dua ni. Sebab tu, zaman dulu sihat punya sahabat berperang. Sihat zaman sahabat bukannya habis sihat dia, untuk jaga fitness badan dia. Tak. Sihat sahabat dulu untuk berperang. Turun padang, berperang. Lawan musuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mak ayah tak nak anak susah macam mereka.
terak harta, beri semua. Itulah pahaman ni kena ubah. Kita mak ayah ni bukan kita tak nak susah. Kita tak nak anak kita susah. Tapi susah itu pada Allah, bukan pada kita. Kita nak senangkan anak-anak kita. Tetapi susah pada Allah. Allah yang datangkan kesusahan, bukannya kita. Kelak hari bulan, di masa akan datang, dia pun akan diuji kesusahan juga. Jadi poin ni sekarang, jangan susah hati, jangan dibiarkan. Terima kesusahan, belajar kefahaman, belajar. Contoh kelas 16 hari bulan ni. Yang mana ada kesempatan datang, belajar lebih dalam, berdepan kita, tengok depan-depan. Yang mana online lah, yang mana offline datang. Susah-susahlah untuk ilmu. Saya pegang kata guru saya ni, Farid, cari susah. Jangan susah hati. Sebab susah tu memang ada. Susah itu pasti. Mati itu pasti. Dunia bukan tempat untuk bersenang lenang. Kita bersenang lenang insya-Allah di syurga nanti. Allahu Akbar. Itulah semangat kita. Sidang jemaah mata Allah SWT. Kadang-kadang berperang dengan diri sendiri. Teruskan Ummu Arif. Jangan berhenti untuk berperang. Lawan nafsu penting. Ya, Hasan Sa'diah. Ya, Tuan Hasan. Memang itulah misi kita. Nafsu tak suka susah. Sebab tu bila susah dia, habis. Habis je. Habis je. Bila susah dia mula kita tak nak. Nafsu memang tak suka susah. Solat susah ya. Jangan ingat senang. Solat susah. Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar. Sabar susah ya. Bukan senang. Sabar susah. Sebab tu orang kata sabar. Memang susah. Solat susah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar dan solat. Sebab bila susah, kita suruh sabar, dia tak mau. Kita suruh solat, dia tak mau. Ramai tak orang susah? Kalau kita tanyalah, ramai tak orang susah? Ramai tak? Ramai orang susah. Mana ada? Kalau kata borak tu susah manjang saja tak? Soalan, penuh tak masjid? Orang lelaki, penuh tak masjid? Ramai orang susah tak? Tapi lebih susah untuk minta tolong dengan menjaga solat. Susah ya Ahmad. Ya Rabbi, susahnya. Susah hati saya Ustaz. Jadi sampai saya susah nak solat. Allahu Akbar. Rasa ramai orang susah. Ramai orang susah. Semua orang susah. Tapi kenapa lah masjid tak penuh-penuh kan? Sebab dia berat. Wa innaha. Allah kata, lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ianya sangat berat kecuali bagi orang yang yakin pada Allah, takut kepada Allah. Susah kan? Nak taat suami susah tidak? Susah. Sebab tu tak ramai berjaya taat. Tak ramai. Sebab tu akhirnya bila berjaya menghadapi kesusahan, dia akan mendapat satu kenikmatan di syurga nanti. Sebab tu bidadari di syurga itu tak boleh lawan bidadari di dunia. Sebab bidadari di dunia, kata ulama, lebih cantik dari bidadari di syurga. Dia menjadi penghulu bidadari di syurga. Sebab bidadari di syurga tidak diuji. Bidadari di dunia diuji. Diuji taat, diuji khidmat, diuji susah, diuji. Sehingga menjadi orang yang hebat. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh Puan Hafizah Harun? Boleh. Saya akan bagi link nanti dekat page saya nanti. Saya akan upload link untuk borang online. Tengah siapkan borang dia. Sahabat kita tengah bantu nak siapkan. Nanti boleh klik link itu, isi borang online tu. Boleh datang insyaAllah. InsyaAllah. Memang ketua bidadari wanita di dunia ini menjadi ketua bidadari yang paling cantik sekali adalah wanita di dunia. Terutama isteri kita tu. Para suami yang sudah ada isteri, katakan pada isteri, awaklah yang paling cantik di syurga, bukan di dunia. Cakap macam tu. Awaklah yang paling cantik. Di mana bang? Di syurga. Di dunia jangan. Kadang membohong.
Nak kata cantik, bolehlah, bolehlah, bolehlah. Burung lah. Cakap awak akan jadi wanita yang paling cantik di syurga nanti. Sebab apa? Kerana awak dilatih untuk susah di dunia. Tengok, sanggup berkhidmat untuk abang. Susah payah gosok baju, kemas baju, masak, jaga anak-anak. Wanita bidadari syurga mana buat? Wanita dunia yang buat. Susah payah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Susah nak paksa anak-anak buat kebaikan. Puan Zizah Nayan. Sebab susah nak paksa lah akhirnya jadi susah begitu. Dibiarkan. Teruskan. Memanglah susah. Susah tu memang. Ramai orang, dia ingat senang dia nak ajak orang jadi kebaikan. Kalau senang, tak adalah Nabi sampai berdarah-darah dekat Taif. Kalau senanglah dakwah ni, tak adalah sampai Nabi kena berhijrah. Nabi sampai nak diancam bunuh. Nabi kena berperang dengan puak kufar. Para sahabat beramai yang syahid di medan perang. Jadi kebaikan ni memang susah. Jadi soalannya buat je. Buat sahaja ataupun sahaja aku buat. Faham? Janganlah kita susah hati dengan anak kita tak pergi solat. Susahlah hati kalau kita berhenti ajak anak kita pergi solat. Jangan susah hati dengan keadaan anak kita tak solat tu. Tapi susah hatilah kalau kita dah putus asa nak ajak anak pergi solat. Jangan susah hati kalau ramai orang tak faham dengan kuliah ni. Tak faham lah Ustaz. Aduh, malaslah dengar Ustaz ceramah ni. Tak apa-apa lah. Susah hatinya kalau saya dah mula give up. Saya kata, tak payahlah nak ceramah. Bukannya orang faham pun. Biarlah. Saya mula down. Saya akan susah hati. Kalau orang bersilih ganti. Kejap orang dengar, kejap tak dengar. Ini pun syukur, Alhamdulillah. Allah dah datangkan rezeki untuk saya lah. Pahala yang mendengar semua ni. Syukur, Alhamdulillah. Amin. Daripada dulu tiada, sekarang ada. Allah adakan crowd yang ada ni. Ada yang setia nak ngikut. Syukur, Alhamdulillah. Ingat senang nak bercakap benda-benda macam ni. Kena kecam ni, kena nilai ni. Awak sabar ni. Ingat senang ke? Orang perhati atas bawah. Ni sabar ni. Isteri dia dah ada didik belum? Semua. Iblis tengok je. Ni Ustaz Farid ni. Aku ni, anytime aku nak kenakan dia ni. Aku geram betul nak si Farid ni. Mana-mana ngajak orang suruh jadi baik ni. Allahu Akbar. Ajar nak jaga solat dan bersuci. Yelah, betul lah tu. Poin ni sekarang, apa pun konteks tuan-tuan, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah sedang hadapi. Tengah didik anak ke, anak degil lah Ustaz. Ya Allah, jangan susah hati. Teruskan saja mendidik. Jangan patah hati. Ustaz, saya ni tengah susah Ustaz. Allah, hutang keliling pinggang. Jangan susah hati. Teruskan saja hadapi. InsyaAllah Allah akan datangkan jalan. Ustaz, saya ni ya Allah, suami saya ni ya Allah. Jangan susah hati. Teruskan beramal. Teruskan. Sekarang ni kita ditrain, kita diajar. Itulah bila berjumpa dengan punah sihat. Punah sihat ni selalu buat kita lari daripada masalah. Guru saya, Tuan Guru Nizar, yang pernah tengok saya live dengan Tuan Guru Nizar, sekarang sibuk dia. Saya ambil belajar silat cekak dengan beliau. Antara buah silat cekak ni, dia kena maju. Dia tidak boleh ke belakang, dia kena maju. Dia tidak boleh lari daripada masalah. Lari kena. Itu antara buah dia. Jangan lari. Lagi-lagi kalau nak ambil buah serang. Dia nak tumbuk tu, habis. Jangan lari. Lari memang kena. Jangan lari pada masalah. Sebab tu Nabi tak lari. Tak ada istilah pelarian di sisi Nabi. Tak ada. Nabi dia perintahkan berhijrah. Kalau sekiranya Allah tak perintahkan, Nabi duduk lagi kat Mekah tu. Walaupun dah diancam bunuh. Tapi Allah yang mengatur pergerakan dakwah Nabi SAW. Maka Nabi diperintahkan untuk hijrah. Ingat senang nak hijrah. Nak keluar bermalam-malam pergi nak cari mata-mata dulu. Macam-macam rancangan. Ya, poinnya kita pada pagi ini adalah latih untuk susah, terima kesusahan. Terima kesusahan. Dengan apa nak terima Ustaz? Ya Allah, dengan keimanan. Sebab tu waktu susah, waktu sekarang, bina keimanan. Sebenarnya kita tidak ditrain, tidak dilatih dengan secara konsisten untuk bina keyakinan. Kebanyakan kita akan fikir bina kebendaan. Susah tak ada duit, cari duit. Susah kalau suaminya ni, cari tip untuk belai suami.
Oh, cari tip untuk belai isteri. Kita banyak pergi kepada solusi kebenaran. Bila perkara itu tidak jadi, kita akan rasa kecewa. Sebab dah buat banyak kali Ustaz, tak jadi. Sebab yang bagi jadi bukannya usaha kita tu, Allah. Sekarang ni, Alhamdulillah, Allah bagi izin. Subhanallah, Alhamdulillah. Berkat doa guru, doa mak ayah. Mak ayah berkat doa kan ni. Saya selalu ulang, saya boleh bercakap macam ni. Sebab mak ayah, mak saya. Dia doa kan tu. Ayah saya. Oh ya, sebelum saya terlupa. InsyaAllah, Radatul Furqan, yang mana ayah saya sebagai penasihat dan penaung Datuk Salahuddin Omar Qari, kita akan buat pengambilan untuk pengajian Al-Quran tajwid bersanad. Siapa yang berhajat, ada yang PM saya berhajat untuk dapat pengajian Al-Quran tajwid bersanad melalui ayah saya. Ayah saya mengajar tajwid 34 tahun, dia akan dapat sijil Al-Quran tajwid bersanad. Boleh berbuat demikian, boleh PM saya, kita akan buat pengambilan. Pengajian selama 3 tahun ya. Saya akan start untuk listkan pengajian-pengajian yang akan dianjurkan oleh Radatul Furqan. Antara yang terbaru ini adalah pengajian mencari siapa yang nak mengaji tajwid dan nak mengajar. Ada niat nak mengajar. Mengajar, guru menjadi guru tajwid insyaAllah. Ayah saya akan buka kelas. Malam saya bincang dengan ayah saya. Dia akan buat kelas bersanad lah. Dapat sijil sanad nanti. Sijil sanad pengajian. Waktu tu ayah saya susah ngaji, tinggal waktu mak ni nak cerita, bukan cerita apa, saya nak cerita tentang susahnya jalan agama ni. Waktu mak saya nak lahirkan saya, operation. Mak saya nak lahirkan saya, waktu itu ayah saya ni terpaksa tinggalkan mak saya sendiri. Sign mati tau, operate. Dia kena sign bawah tu. Saya dulu isi saya tu operate ke. Apa-apa jadi. Ayah saya pergi mana ayah? Pergi kelas ngaji Al-Quran kat Masjid Negara. Tinggalkan mak ni. Waktu tu saya lah. Saya yang nak lahir ni. Berkat dengan Al-Quran tu. So, sekarang, berkat tu. Tu anak ni jadi orang. Bukan sebab apa pun. Sebab berkat Al-Quran, sebab mak ayah. Berkat. Ni. Adalah, datanglah pengajian ini. Kita nak train bina keyakinan ni. Secara konsisten dan bermodul. Kita tak nak lagi hadapi susah ni seorang-seorang. Jangan hadapi susah seorang-seorang. Nanti kang hilang arah. Ngaji, datang kelas. Kau susah hidup ajakkan kawan. Kau ada mesin, kau ada susah hati. Jom ikut kelas ni. Susah hati kan? Jom. Jangan cari benda yang ngarut. Ikut kelas. Ikut kelas pengajian ni. Itu dah. Tu mak saya tu. Dengan ayah tu. 34 tahun. Jadi siapa yang berhajat tadi balik selingan. Selingan ni siapa yang berhajat untuk mengaji kelas Al-Quran, tajwid, yang tak nak mengajar pun boleh. Kita akan ambil pengambilan. Tadi semalam kemarin saya bincang dengan saya dalam tak ramai 30 orang kita ambil. Kita akan ada best lah, best by best. Ini best pertama. Sebelum ni ayah saya mengajar, tidak bagi mengajar lah, masuk dekat masjid insya-Allah, kemudian mengajar rumah ke rumah. Tapi kali ini dengan kerjasama Radatul Furqan, kita akan cari pengambilan untuk mendapat sijil sanad dan mengajar insya-Allah Allahumma salli ala Muhammad. Di Denai Alam, di sekolah. Puan Sabah, ini tak boleh online, ini kena datang di Radatul Furqan di Denai Alam, di sekolah. Boleh. Muslimat pun boleh. Muslimat, muslimin, muslimat, dua-dua boleh. Sebab yang PM saya pun tu muslimat. Boleh. Yang jauh, yang jauh. Allah Akbar. Saya cukup galat betul kalau yang jauh ni. Yang jauh cubalah usahakan datang sebulan sekali, sebulan 2 kali. Doa ke Allah Ta'ala mudahkan. Nak buat online boleh, tapi Al-Quran kena datang, dia kena dengar depan-depan. Tu hantar lelaki ni kena dengar depan-depan. Ada ambil anak-anak ke? Ini untuk dewasa. Anak-anak kena masuk. Anak-anak ada pengajian kanak-kanak. Anak-anak di pengajian Semairah tu anak-anak. Yang saya nyatakan tadi pengambilan pelajar dewasa. Dewasa. Yang kelak online boleh nanti PM insya-Allah. Anak umur berapa? Tengoklah kalau anak tu dia dari remaja bolehlah. Nanti saya akan bagi tahu jadual untuk kelas ni nanti.
InsyaAllah untuk pengajian tu ya, pengajian tajwid tadi, semua standby sajalah. Standby saja. Okey, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi berbalik kepada perbincangan kita tadi. Dah okey, dah. Ada ya, ada jadual Puan Fazilah. Dia tak setiap hari ada jadual. Semua saya bagi tahu makluman awal dan saya akan keluarkan jadualnya nanti dan setlah jadualnya macam belajar kat universiti tu. 3 tahun, mungkin hujung minggu saja ke. Kita akan susunlah mengikut kesesuaian insya-Allah. Pengambilan pelajar dewasa. Allah. Orang Singapura, masya-Allah. Singapura kena buka PKP dululah. Baik. Kembara Pasrah. Dapat alamat tu. Terima kasih. Share alamat. Okey, baik. Jadi kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah ni, okey baik, kita berada di penghujung siaran. Siaran tu. Baik. Pertama, kita buat kesimpulan, jangan susah hati. Susah hati jangan dibiarkan. Pertama, terimalah kesusahan dengan keimanan. Hidup itu memang susah. Susah memang itulah kehidupan. Allahu Akbar. Susahnya nak terima. Memang susah. Kerana nafsu sentiasa melalaikan kita. Nafsu sentiasa nak suruh kita ni senang. Akhirnya kita lalai, mabuk kepayang. Akhirnya kita leka. Itu dia. Terima. Jadi, walaupun apa pun situasi tuan-tuan, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Ta'ala yang sedang hadapi tengah susah. Jadi, jangan susah hati. La takhaf, la tahzan. Inna Allaha ma'ana. Allah ada bersama dengan anda semua. Jangan susah hati. Susah hati itu hanya akan menyebabkan hati menjadi rosak. Jadi, kembalikan hati itu kepada Allah dengan melaksanakan segala ketaatan dan suruhan. Dan kita melaksanakan dengan kefahaman yang benar. Melalui pengajian-pengajian begini dan banyak lagi pengajian yang ada di sekitar seluruh Malaysia secara online dan offline, teruskan insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah itu saja. Maaf, PKP itu apa Ustaz? Perintah kawalan perasaan. PKP kita ada perintah kawalan perasaan. Perintah kawalan perasaan. Sampai bila? Sampai bertemu dengan Tuhan. Okey. Kalau PKP ni perintah kawalan pergerakan lah puan. Ya. Baik. Jadi insya-Allah terima kasih banyak atas luangan masa anda semua pada pagi yang penuh barakah ni. Semoga Allah rahmati kita semua insya-Allah. Allah permudahkan. Yang penting bila susah kita terima, maka apa berlaku? Allah akan permudahkan. Ingat susah ni ibarat siang dan malam lah. Bagaimana siang itu terjadi tanpa ada campur tangan kita, begitulah kesusahan dan kesenangan terjadi tanpa ada campur tangan kita. Adanya siang dan malam itu di bawah aturan Allah. Adanya susah dan senang juga di bawah aturan Allah. Kita aturlah diri kita untuk menjadi hamba-Nya yang taat kepada Allah SWT dari masa ke semasa. InsyaAllah jangan berhenti untuk terus istiqamah dalam menuntut ilmu. Dan jangan berhenti untuk istiqamah dalam meningkatkan diri kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah cukup setakat itu je. Cukup setakat itu dulu. Jadi kita bertemu dengan sesi yang seterusnya. InsyaAllah malam ini. Malam ini insyaAllah kita akan temui pada sesi yang berikutnya insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini Allah rahmati. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala keterlanjuran kata, kesilapan dalam penyampaian, kekurangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih Farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.